Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali bersama saya Cikgu Siti Arabahiyah binti Ahmad. Okey, kali ini kita nak tengok contoh soalan section B dan juga soalan nombor 9 dan juga soalan nombor 10. Okey, apa kemahiran yang pelajar akan dapat bagi sesi ini? Okey, contoh soalan section B, soalan nombor 9 dan juga 10, pelajar dia perlu memahami. Kemahiran yang perlu pelajar kuasai adalah memahami. Okey. Yang berikutnya adalah kemahiran menghitung. Kita akan calculate dengan menggunakan formula dan juga kita perlu bijak membuat keputusan. Okey. Ada beberapa pilihan pelajar akan dapat, jadi pelajar perlu tahu cara untuk membuat keputusan. Ingat ya murid-murid, soalan section B nombor 9 dan juga 10 ini mempunyai markah yang cukup besar. Berapa markah dia? 20 markah. Banyak ke tak banyak? Sangat banyak. Okey, jadi kalau banyak, pelajar perlu skor soalan ini supaya dapat 20 markah. Okey, kita tengok soalan nombor 9 dan juga nombor 10 ni. Okey, ini contoh soalan bagi tajuk keseimbangan terma dan juga beberapa tajuk yang lain dalam haba. Okey, kita tengok contoh soalan. Rajah 9.1 menunjukkan satu balang penyedup minuman keluli tanpa karat di dalam segelas minuman ais. Penyedup minuman itu mencapai keseimbangan terma. Kita ada penyedup minuman dan juga kita ada minuman ais. Okey, ingatnya murid-murid, bagi soalan yang melibatkan keseimbangan terma, ada pelbagai objek yang diletakkan secara berdekatan dan mengalami sentuhan terma. Seterusnya mencapai keseimbangan terma. Contohnya, dimasukkan berbuli logam yang panas ke dalam air sejuk. Contohnya, dimasukkan straw ke dalam ais. Contohnya, bila kita demam, mak kita akan letakkan apa? Cold fever letak dekat forehead. Lagi contoh, kita akan letakkan towel dekat pipi-pipi kita bila kita panas ataupun demam. Itu adalah contoh objek yang berada pada keseimbangan terma, mencapai keseimbangan terma. Jadi setiap objek yang digunakan perlulah mempunyai sentuhan terma. Okey, contoh soalan. Kita tengok contoh soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma? Keseimbangan terma dia berlaku bila kadar pemindahan haba bersihnya adalah kosong. Yang kedua, setelah beberapa ketika ianya mencapai suhu yang sama. Jadi, apa maksud keseimbangan terma? Tadi haba tu dia berpindah, betul tak? Berpindah ke straw dan juga daripada ais ke straw ke ais. Kadar pemindahan haba bersihnya adalah sifar. Bagaimana dengan suhu akhir? Kedua-duanya mencapai suhu yang sama. Dia ada dua syarat bagi keseimbangan terma. Perlu mencapai suhu yang sama. Berpandukan kepada konsep keseimbangan terma, terangkan bagaimana penyedup minuman keluli tanpa karat itu menjadi sejuk, seperti minuman ais di dalam gelas. Ingat ya, ini hanya satu contoh. Jika pelajar diberi contoh yang lain, contohnya, terangkan bagaimana cold fever dapat mengurangkan haba bagi seorang pesakit yang sedang demam. Contoh, terangkan bagaimana kita letakkan air sejuk dan juga air panas bersama, kemudian air itu jadi air suam. Bagaimanakah kedua-duanya mencapai suhu yang sama, mencapai keseimbangan terma? Itu contoh. Ingat ya, setiap objek tu dia perlu ada sentuhan terma. Okey. Jadi poin yang pertama, bagaimana dia perlu apa? Dia perlu bersentuhan terma. Contoh, tadi kita letak ais. Ais tu ada straw. Di mana sentuhan terma tu? Yes, straw itu dia bersentuhan terma dengan ais. Jadi perlu ada sentuhan terma.
Jadi, penyedut minuman kalori dia bersentuhan terma dengan minuman ais. Yang pertama, bila dia dah bersentuhan terma, masukkan straw ke dalam ais. Bila dah bersentuhan terma, apa yang berlaku? Okey, haba. Haba ni kita tahu bahawa haba dia akan dipindahkan daripada kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Jadi, cuba murid-murid fikir, manakah kawasan yang bersuhu tinggi? Ais ke ataupun straw? Tentu sekali adalah straw. Jadi, haba ni dia akan ditransfer daripada mana? Haba dia akan bergerak daripada kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Jadi, haba tu dia akan dipindahkan daripada mana? Daripada straw ke ais. Jadi, poin yang kedua adalah haba dari penyedut minuman kalori dipindahkan kepada minuman ais. Okey, now bila haba tu dipindahkan kan, haba tu dia dipindahkan daripada straw ke ais. Ada sedikit juga dipindahkan daripada ais ke straw. Okey, kemudian apa yang berlaku? Setelah beberapa ketika, kedua-duanya akan mencapai suhu yang sama. Kedua-duanya mencapai suhu yang sama. Jadi bila kedua-duanya mencapai suhu yang sama, kadar pemindahan haba bersihnya adalah sifar. Okey. Bagaimana dengan suhu? Kadar pemindahan haba bersih itu sifar, betul tak? Jadi, tadi cikgu kata apa? Selepas beberapa ketika, ais dan juga penyedut minuman straw, kedua-duanya mencapai suhu yang sama. Jadi suhu penyedut minuman adalah sama dengan suhu minuman ais itu. Jadi ini adalah 4 poin penting bagi keseimbangan terma. Jika soalan tu ditukar kepada stimulus yang berbeza, contoh yang saya sebutkan tadilah, bagaimanakah haba daripada forehead dapat dipindahkan kepada cold fever. Contoh kita gunakan poin yang sama kerana konsep keseimbangan terma adalah sama. Setelah beberapa ketika, kadar pemindahan haba bersihnya kosong dan suhu kedua-dua objek mencapai suhu yang sama. Okey. Jadi jangan confuse kepada stimulus. Okey, kita sambung soalan yang berikutnya. Rajah menunjukkan beg makanan yang digunakan oleh seorang murid untuk membawa makanan ke sekolah. Dia mendapati bahawa makanan sudah menjadi sejuk semasa waktu rehat. Ini contoh beg makanan. Saya ada satu beg makanan, saya masukkan makanan. Okey, contoh saya masukkan spaghetti saya kat dalam beg makanan saya. Bila waktu rehat pukul 10 je, saya dapati bahawa spaghetti saya tu dah sejuk. Rasa seronok tak bila makan spaghetti yang sejuk? Tentu tak seronok kan? Jadi kita nak makanan kita dalam tu kekal panas. Jadi beg makanan itu kita nak dia kekal panas. Jadi kita tengok contoh soalan. Jadual menunjukkan spesifikasi 4 jenis beg makanan tengah hari bagi P, Q, R dan S yang boleh digunakan oleh murid tersebut untuk membawa makanan. Anda dikehendaki menentukan kesesuaian beg makanan untuk mengekalkan haba selama beberapa jam. Jadi, beg makanan saya tadi, spagettinya telah sejuk. Sekarang saya nak apa? Saya nak beg makanan saya tu kekal panas. Terangkan kesesuaian setiap spesifikasi. Pilihlah beg makanan yang paling sesuai untuk pilihan anda. Jadi, cuba teka. Ini agak-agaknya tajuk apa yang murid-murid bagi bab haba? Ini adalah bab muatan haba tentu, specific heat capacity. Okey, muatan haba tentu, ingat lagi tak? Dia setiap bahan dia mempunyai muatan haba tentu yang berbeza-beza. Jika nilai muatan haba tentunya rendah,
maka perubahan suhunya adalah tinggi. Jika muatan haba tentunya tinggi, maka perubahan suhunya adalah rendah. Okey. Kita lihat contoh bagi beg makanan yang berbeza-beza. Kita ada P, Q, R dan juga S. Ada beg makanan yang berbuat daripada plastik. Ada beg makanan yang dibuat daripada kain. Ada beg makanan dalamnya dibuat daripada permukaan yang berkilat. Ingat lagi tak lunch bag kamu macam mana? Lunch bag kamu kat dalam tu berkilat ke ataupun pudar? Jadi, muatan haba tentunya juga adalah berbeza-beza. Ketumpatannya juga adalah berbeza-beza. Okey, ingat lagi daripada formula Q is equal to MC theta. Q is equal to MC theta. C is equal to Q over M theta. Bila muatan haba tentunya tinggi, perubahan suhunya adalah rendah. Maksudnya apa murid-murid? Objek yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, perubahan suhunya adalah rendah. Maksudnya dia cepat panas ke lambat panas? Perubahan suhunya rendah. Muatan haba tentunya tinggi, perubahan suhunya adalah rendah. Okey, dia lambat panas dan dia juga lambat sejuk. Tapi bagi objek yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah, perubahan suhu dia tinggi, letak je. Contoh kita ada minyak dan juga air. Panaskan 500 gram minyak, panaskan 500 gram air. Letak seminit. Mana yang lagi cepat panas? Tentu sekali minyak, betul tak? Kenapa tentu sekali minyak? Sebab minyak muatan haba tentunya adalah rendah. Bila muatan haba tentunya rendah, perubahan suhunya adalah tinggi. Dia cepat panas. Okey? Jadi letak seminit je dia terus naik suhu dia. Okey? Jadi muatan haba tentu yang berbeza memberi perubahan suhu yang berbeza. Jadi muatan haba tentu yang tinggi, perubahan suhunya yang rendah, maka dia lambat panas dan dia juga lambat sejuk. Bagi ketumpatan beg pula, tentu sekali kita nak senang untuk dikendalikan. Jadi kita perlulah mempunyai satu beg atau beg yang mempunyai ketumpatan beg yang rendah. Ketumpatan beg yang rendah itu maksudnya dia lebih ringan. Okey, bila kita dapat satu soalan macam ni, apa yang perkara pertama yang murid-murid kena buat? Okey, selain daripada fikir dahulu konsep yang perlu kita keluarkan, kefahaman yang ada kat dalam ni, perkara pertama adalah kamu kena faham bahawa soalan berformat nombor 9 dan juga 10 perlu dibuat dalam tabel. Perlu dibuat dalam jadual. Okey, dalam jadual tersebut perlu mempunyai satu kolom untuk ciri-ciri dan juga satu kolom untuk penerangan. Sebelum kita keluarkan semua jawapan kita, mari kita pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan ni. Okey, soalan ni murid-murid, kamu nak pilih apa ya? Ingat lagi tak soalan kita? Kita nak pilih satu beg makanan yang dapat menyimpan makanan dengan mempunyai suhu yang ataupun yang lebih panas. Maksudnya kalau kita ada spaghetti yang masih panas pagi, okey, pukul 11.30 pun dia masih panas. Jadi kamu rasa manakah yang paling sesuai? Adakah kamu nak baling dadu P ke Q ke R ke S ke T? Tidak. Kita akan pastikan kita semak setiap jawapan kita dengan betul dan pastikan justifikasi kita juga adalah tepat. Okey, contoh ya. Bahan daripada beg makanan. Kamu nak gunakan plastik ke kain? Plastik ke lagi bagus ataupun kain? Kain masuk je air dia terus basah. Betul tak? Jadi kamu nak guna plastik ke kain? Tentulah plastik. Okey. Jadi tandakan tik bagi plastik,
dan pangkah bagi kain. Okey, jadi pangkah, plastik, tik. Okey, lapisan dalam beg makanan. Okey, dalam beg makanan tu, lapisan dalam tu, kamu nak pilih permukaan yang berkilat atau permukaan pudar. Kalau kamu tak ingat, cuba recall balik. Kalau kamu tak tahu jawapan dia apa, cuba kamu recall balik. Beg makanan kamu macam mana? Boleh recall tak kamu punya lunch bag tu macam mana? Dalam tu adalah permukaan yang berkilat. Okey, recall balik kamu punya beg makanan macam mana. Okey, permukaan yang berkilat. Kenapa kita nak yang berkilat? Okey. Now, permukaan berkilat kita akan tandakan tik, dan permukaan yang pudar kita akan pangkahkan. Jadi tik dan juga pangkah. Bila berkilat ni, haba tu akan dipantulkan. Jadi makanan kat dalam tu akan kekal panas. Muatan haba tentu yang tinggi atau rendah? Tentu sekali kita nak muatan haba tentu yang macam mana? Tinggi ke rendah? Ingat ya, untuk muatan haba tentu ini, okay, dia bagi satu nilai. Tetapi untuk jawapan kita tak boleh letak magnitude. Okay, kita tak boleh letak magnitude. Kita hanya boleh letak muatan haba tentu yang tinggi atau muatan haba tentu yang rendah. Itu saja. Okey, dan tikkan untuk muatan haba tentu yang tinggi dan pangkahkan untuk muatan haba tentu yang rendah. Okey, lambat panas dan juga lambat sejuk. Bagaimana pula dengan ketumpatan beg? Kita nak ianya mudah untuk dikendalikan, betul tak? Adakah kamu nak bawa beg makanan kamu sama berat dengan beg sekolah? Tak, betul tak? Jadi kita nak dia bawa ringan je. Jadi kalau kita nak bawa dia dengan mudah, ketumpatan beg itu perlu tinggi ke perlu rendah? Perlulah rendah. Bila ketumpatan berkurang, maka dia lebih ringan, maka ia lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi tandakan tik untuk ketumpatan beg yang rendah dan tandakan pangkah untuk ketumpatan yang tinggi. Okey, ingat ya, bila kita dah pilih atau bila kita dah tik semua pilihan kita, ini adalah kemahiran kita untuk memilih dan membanding. Kemudian pilihlah jawapan daripada yang paling banyak tik. Okey, kamu rasa nampak tak yang manakah paling banyak tik? Yes. Jawapan dia adalah P. Kamu dah dapat jawapan, tapi soalan ini dia mempunyai soalan bernilai 10 markah. Jadi kamu perlulah mengeluarkan jawapan kamu ke dalam jadual satu kolom yang mempunyai ciri-ciri bagi bahan beg, lapisan dalam beg makanan, muatan haba tentu dan juga ketumpatan beg. Satu kolom. Okey, satu kolom tu kamu keluarkan semua physical quantity yang dinyatakan. Dan satu kolom lagi adalah untuk penerangan. Penerangan itu perlulah bersandarkan konsep yang kita pelajari. Dan bila ada magnitude seperti ini, jangan sesekali letak magnitude. Kamu kena letak apa? Muatan haba tentu yang tinggi atau muatan haba tentu yang rendah. Okey, setelah murid-murid dapat jawapan dia, iaitu tadi kita pilih manakah yang paling banyak tik, betul tak? Jadi bila kita dah pilih yang paling banyak tik, kita pun dah dapat jawapan. Jawapan dia adalah P. Okey, soalan ni adalah soalan 10 markah.
Jadi kita perlulah huraikan ataupun nyatakan jawapan sehingga kita mendapat 10 markah. Maksudnya kamu perlu letak berapa poin? 10 markah. Jadi kamu perlu ada berapa poin? 10 poin. Sebelum tu tadi kita ada beberapa ciri-ciri yang dinyatakan. Antaranya adalah bahan plastik, bahan beg makanan. Okey, bahan beg makanan tadi ada plastik dan juga kain. Kita pilih plastik. Kenapa kita pilih plastik? Sebab plastik adalah penebat haba yang baik. Muatan haba tentunya yang tinggi. Maka pengaliran habanya adalah rendah. Ini adalah bahan di luar beg plastik itu, beg makanan itu ya. Dan juga kalis air. Apa jadi kalau kita gunakan kain? Okey, kita letak je air, terus kita punya makanan itu basah, atau bila hujan turun je, maka beg makanan kita akan basah. Jadi kita perlu pastikan penebat habanya adalah baik. Okey, yang kedua adalah lapisan dalam beg makanan yang kat dalam tu ya. Okey, lunchbox kamu kat dalam tu. Permukaannya adalah berkilat. Kenapa menggunakan permukaan yang berkilat? Kerana permukaan yang berkilat merupakan pemantul haba yang baik. Dia lambat sejuk. Okey. Yang ketiga adalah muatan haba tentu beg makanan tu adalah tinggi. Apa jadi kalau muatan haba tentu beg tu adalah rendah? Jika muatan haba tentu beg tu adalah rendah, perubahan suhunya adalah tinggi. Maka dia cepat sejuk. Okey. Jadi kita nak kurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okey. Jadi kita perlukan bahan daripada muatan haba tentu beg yang tinggi. Muatan beg dengan muatan haba tentu yang tinggi, bila muatan haba tentunya tinggi, perubahan suhunya adalah rendah. Jadi dapat kurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okey, nak mudah angkat ke ataupun nak susah angkat? Kita nakkan beg yang mempunyai ketumpatan beg yang rendah. Kenapa? Sebab mudah dibawa kerana ringan. Jadi tadi kita dah pilih satu jawapan, betul tak? Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah P, dipilih kerana. Okey, bagaimana kamu nak jawab bila kamu dah nyatakan ciri-ciri dan juga penerangan? P dipilih kerana salin balik ciri-ciri. P dipilih kerana kamu kena salin semula ciri-ciri. Contoh apa? P dipilih kerana diperbuat daripada plastik, mempunyai lapisan berkilat, muatan haba tentu tinggi dan ketumpatan begnya adalah rendah. Salin balik ciri-ciri. Ada pelajar yang buat saya pilih P itu saja. Dia tak salin ciri-ciri. So rasa-rasanya dia akan hilang berapa markah? 1 markah. Jadi kat mana markah yang kamu akan dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. 10 markah. Banyak ke tidak? Sangat banyak. Okay? Jadi pastikan soalan untuk making decisions ini, membuat keputusan 10 markah ini, kamu boleh skor. Tapi sebelum itu, kamu semua kena fahamkan konsep. Okey, konsep apa? Konsep muatan haba tentu. Okey, 10 markah. Tahniah ya murid-murid kerana kamu dah berjaya mendapat 10 markah. Okey, kita lihat contoh soalan yang berikutnya. Rajah menunjukkan lengkung penyejukan bagi gas W pada suhu 160 darjah disejukkan selama 20 minit. Sekarang dia bagi satu lengkung penyejukan. Mungkin juga dia akan bagi lengkung pemanasan. Bergantunglah kepada soalan. Sekarang dia bagi kamu lengkung penyejukan.
Cuba lihat apa yang kamu nampak dekat situ. Dia ada suhu daripada 0 sampai 160. Okey, dan juga dia ada masa daripada 2 sampai 24. Okey, itu adalah masa penyejukan dan juga suhu daripada 0 sampai 160. Now, apa yang kamu nampak dekat situ? Dekat PQ ni apa yang kamu nampak? Nampak tak? Mula-mula 160. Kemudian dia telah berkurang kepada 120. Pada ketika itu, gas berada pada keadaan apa? Keadaan apa agak-agaknya? Q dan juga R pula, cuba lihat bagaimana dengan perubahan suhunya. Ya, betul tu. Nampak tak? Constant je kat sini. 120, 120, 120, 120, 120. Yang tadi tu suhunya berkurang. 160 jadi 120. Tapi kat sini 120, 120, 120, 120. Constant je suhu dia. Walaupun masa pemanasan bertambah. Walaupun haba dibekalkan. Cuba tengok pula dekat R dan juga S. Nampak tak? Daripada 120 menjadi 70. Pada ketika ini, apa yang kamu nampak? Suhu berkurang. Kenapa ada satu kawasan suhunya tetap, tapi ada satu kawasan suhunya berkurang? Di sini kenapa suhunya berkurang? QR, kenapa suhunya tetap? Cuba tengok dekat QR dan juga ST. Suhunya tetap walaupun haba dibebaskan. Kenapa? Sebab haba itu digunakan untuk merapatkan ikatan di antara molekul. Jadi pada ketika ini tenaga kinetiknya adalah seragam. Tapi pada RS, suhu berkurang. Jadi bagaimana dengan tenaga kinetik? Tenaga kinetik gas juga akan berkurang. Walaupun haba dibebaskan atau bagi lengkung pemanasan, haba dibekalkan, tetapi pada suhu yang konstan ini adalah perubahan fasa. Jadi bila perubahan fasa aja, perubahan fasa, tidak ada perubahan suhu. Perubahan fasa, tidak ada perubahan suhu. Jadi di sini ada pencampuran fasa. Okey, sama ada pepejal ke gas ke cair ke. Okey, bergantung kepada lengkung penyejukan tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan. Hitungkan tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan 0.5 kg bahan daripada 120 degree Celsius menjadi cecair 100 degree Celsius. Diberi muatan haba tentu bahan tu 1720 joule kg -1 degree Celsius -1, dan diberi haba pendam tentu penguapan bahan adalah 480000 joule kg -1. Okey, ingat ya, bagi suatu objek yang mengalami perubahan fasa, maka dia tidak ada perubahan suhu. Tetapi objek tersebut dia mengalami, cuba tengok kat sini. Dia mengalami dua situasi. Di mana dekat sini, tengok dekat PQ dan juga QR, dekat QR ini dia tak ada perubahan suhu. Suhu dia seragam je kat 120 degree Celsius. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah perubahan fasa. Jadi bila perubahan fasa, apa maksudnya? Kita guna haba pendam tentu sama ada penguapan ataupun pelakuran. Dia akan bagilah nilai. Haba pendam tentu penguapan ke pelakuran ke, dia akan bagi nilai. Jadi kamu gunakan saja nilai tersebut. Ingat ya, bila tidak ada perubahan suhu, maka itu adalah perubahan
fasa. Maka kamu kena guna apa? Haba pendam tentu penguapan atau pelakuran. Dan nilainya diberi dalam soalan. Okey, bagi RS pula, nampak tak ada perubahan suhu? Suhunya bertambah ke suhunya berkurang? Betul tu. Suhunya berkurang, nampak tak? Suhu dia ke bawah, suhunya berkurang. Jadi suhunya berkurang, maka ada perubahan suhu. Jadi kita nak guna Q is equal to ML ke atau Q is equal to MC theta? Tentu sekali kita nak guna Q is equal to MC theta. Kerana ada perubahan suhu. Ada theta, perubahan suhu. Jadi jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan 0.5 kg bahan daripada 120 degree Celsius kepada cecair mengalami perubahan fasa. Jadi dia ada dua proses dekat situ. Satu, Q is equal to ML, dan satu lagi Q is equal to MC theta. Kenapa ada Q is equal to ML? Sebab kita nak ubah gas menjadi cecair. Nampak tak ada perubahan fasa dekat situ? Gas, cecair. Jadi kita perlu guna Q is equal to ML dan juga Q is equal to MC theta. Jadi hitungkan tenaga haba. Macam mana agak-agaknya hitungkan tenaga haba? Jumlahkan tenaga haba yang terlibat. Jumlahkan tenaga haba yang terlibat dekat 120. Carilah 120. Okey, cari 120 kat sini. Sini. Maka sini adalah ML. Sampai mana? Sampai 100. Okey, tengok 100 kat sini. Sini adalah MC theta. Jadi jumlah tenaga sama dengan Q1 tambah Q2. Q1 tu melibatkan apa? Haba pendam tentu penguapan, iaitu Q is equal to ML. Q2 tu dia melibatkan apa? Maka dia melibatkan haba yang mana ada perubahan suhu. Berapa perubahan suhu dia? 120 menjadi 100. Nampak tak ada perubahan suhu? Jadi kita guna MC theta. Jadi ML tambah MC theta. Okey, ML tambah MC theta. Okey, kamu masukkan saja semua magnitude yang ada, semua information yang ada ke dalam persamaan. Yang penting kita dapatkan konsep dia. Konsep dia adalah ML tambah MC theta. Okey. Jadi mass dia berapa tadi? 0.5 kg. Jika diberi dalam gram, kamu kena tukar kepada kg. Calculation kita mesti menggunakan unit yang sama. Okey. L tadi adalah 480,000 tambah mass 0.5. C kita adalah muatan, okey, haba tentu 1720, dan juga perubahan suhu dia adalah 120/100. Okey, ingat ya, perubahan suhu dihitung daripada suhu tinggi tolak suhu rendah. Okey, jawapan dia adalah 240,000 tambah 17,200. Berapakah jawapan akhir yang murid-murid dapat? Cuba kamu calculate dengan menggunakan kalkulator. Okey. Okey, so bila kita calculate, kita dapat berapa? 257,200 joule. Adakah kamu semua mendapat jawapan yang sama? Kalau betul, tahniah ya. Ini adalah kemahiran untuk menghitung. Ada pelajar yang hanya calculate Q is equal to MC theta saja. Dia tak perasan bahawa terdapatnya perubahan fasa. Ingat ya, bila ada perubahan fasa, maka tidak ada perubahan suhu. Pada ketika itu suhunya adalah konstan.
kerana haba yang dibebaskan atau dibekalkan merujuklah kepada lengkung penyejukan atau lengkung pemanasan digunakan untuk merapatkan ikatan antara molekul ataupun membebaskan ikatan antara molekul, bergantung kepada soalan. Perubahan fasa dia melibatkan daripada pepejal menjadi cecair menjadi gas atau sebaliknya. Okey, contoh. Nyatakan satu andaian yang anda buat dalam 9C1. Dalam eksperimen yang melibatkan haba, ada satu andaian yang pelajar perlu buat. Kita tahu bila kita letakkan air panas di atas meja, maka haba dia akan hilang ke persekitaran, betul tak? Bukan 100% haba ditukarkan kepada gelas tersebut. Tetapi untuk kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan haba, satu andaian perlu dibuat. Apa itu? Kita kena anggap tidak ada haba yang hilang ke persekitaran. Atau saya boleh katakan bahawa 100% haba yang diserap adalah sama dengan 100% haba yang dibebaskan. Jadi itu andaian yang kita buat. Tidak ada haba yang hilang ke persekitaran. Okey. Jadi apakah andaian yang kamu buat? Tak ada haba yang hilang ke persekitaran. Ingat ya, jika kamu jawab soalan yang berkaitan dengan muatan haba tentu, setiap stimulus atau objek itu, ingat, ia hanyalah sebagai stimulus. Konsep dia masih sama. Perubahan suhu yang tinggi, muatan haba tentunya adalah rendah. Perubahan suhu yang rendah, muatan haba tentunya adalah tinggi. Dan muatan haba tentu ni dia mempunyai banyak sekali fenomena yang berkaitan dalam kehidupan seharian kita. Atau ada banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh laksanakan berdasarkan konsep muatan haba tentu. Contoh kita nak bina satu rumah yang sentiasa sejuk, yang tidak panas. Bagaimana kita nak bina rumah yang dalamnya adalah sentiasa sejuk? Bila matahari tinggi, dalam tu kekal sejuk, dia tak panas. Atau macam yang kamu perasan, macam yang rider bawa makanan tu, kat dalam tu ada box kan. Jadi macam mana kita nak pastikan box makanan oleh rider tu dapat memastikan makanan itu kekal panas. Apa lagi contoh? Kita nak pastikan kita punya bekalan makanan dapat sentiasa kekal panas. Banyak lagi contoh dalam kehidupan seharian. Okey, kita nak jadikan kita punya peti sejuk ke apa-apa saja ya. So itu hanyalah stimulus. Tapi yang paling penting apa? Konsep bagi haba tersebut, konsep bagi muatan haba tentu tersebut, konsep bagi keseimbangan terma tersebut. Fahamkan konsep sebelum kita menjawab soalan. Pastikan kamu memahami konsep terlebih dahulu. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk tajuk muatan haba tentu dan keseimbangan terma serta haba pendam tentu bagi soalan berformat nombor 9. Ingat ya, bagi soalan ini, soalan 10 markah, pelajar perlulah konstruk jadual. Okey? Dan juga pelajar perlulah pilih jawapan yang paling tepat supaya pelajar dapat mendapat markah yang lebih tinggi dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Cikgu percaya ya, jika kamu berusaha, pasti ada ganjarannya. Yang penting, kamu berusaha sedaya upaya kamu untuk memahami konsep. Satu, yang kedua, membuat banyak latihan.
yang berkaitan dengan konsep tersebut. Jumpa lagi pada video yang akan datang.